di hadapan Ustaz Ali. Jadi minta maaf lah, Ana cakap sikit lah, tak cakap apa pun Ustaz. Borak-borak je dengan anak murid Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil ifadah dan mengambil istifadah. Okey. Jadi yang pertamanya saya cuma nak ceritalah, cerita tentang tarim, yang mana tempat yang kita duduk sekarang, tempat yang telah kita sampai sekarang. Okey. Jadi yang pertama-tama kita kena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan kita ke bumi tarim. Dikatakan seseorang itu tidak akan diizinkan masuk ke dalam bumi tarim kecuali selepas Faqih Muqaddam dah izinkan masuk bumi tarim. Nampak? Kecuali selepas Faqih Muqaddam izinkan masuk bumi tarim. Jadi kita ni antara orang yang telah diizinkan oleh Faqih Muqaddam untuk masuk ke bumi tarim. Jadi kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu antum tahu juga, tarim ini adalah satu negeri. Satu negeri ataupun satu tempat, dia punya keistimewaan dia tu lebih kurang macam Madinah. Madinah ni, tempat Nabi SAW wafat. Kota Madinah ni adalah satu tempat yang mana kalau ada keburukan, ada orang yang lakukan kejahatan, ada orang yang melakukan keburukan dekat situ, maka kota Madinah tu sendiri akan menghilangkan orang tu dari kota tu. Sama ada orang itu disafarkan, dia tiba-tiba perlu balik dengan darurat, dengan macam-macam sebab lah. Tapi kota Madinah tu sendiri yang akan menghilangkan orang tu, yang akan membuang orang tu daripada kota Madinah. Macam tu juga tarim. Saya dengar daripada masyayikh mengatakan bahawa tarim ini seperti kota Madinah lah, seperti kota Madinah. Jadi mana-mana orang yang melakukan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang buruk, jadi kota tarim tu sendiri yang akan buang orang tu daripada kota tarim. Jadi yang pertama-tama kita jagalah adab kita masuk ke dalam kota tarim ni. Ada orang dia nak datang tarim, punyalah keluar duit berapa banyak, beribu-ribu keluar duit, tengok-tengok sampai ke airport, tak boleh nak masuk tarim. Sebab apa? Mungkin ada sesuatu dekat dalam hati dia yang menghalang dia untuk sampai ke kota tarim. Macam saya cakap tadi, tidaklah satu orang sampai kat kota tarim kecuali telah diizinkan oleh Faqih Muqaddam. Siapa dia Faqih Muqaddam? Dah pergi dah kubur dia? Dah pergi dah? Okey. Tidaklah satu orang masuk ke kota tarim kecuali telah diizinkan oleh Faqih Muqaddam. Jadi kita dah sampai kota tarim yang pertama-tama, wajib kita bersyukur dalam hati kita, dalam ramai-ramai orang dekat muka bumi ni, kitalah yang diseru, kitalah yang diizinkan oleh Faqih Muqaddam untuk sampai ke kota tarim. Jadi yang pertama-tama kena banyak bersyukurlah. Yang kedua, jaga adab-adab di kota tarim. Semalam Ustaz Nuh Bakri telah bagi tahu adab-adab dekat kota tarim. Jadi ikutlah adab-adab. Saya selama saya duduk dekat sini, tak pernah walaupun satu kali saya tengok orang kafir ada dekat dalam kota tarim ni. Selama saya duduk dekat sini, tak pernah jumpa lagi satu orang kafir datang sini. Ada orang kafir yang datang sini tapi masuk Islam. Ada beberapa tahun lepas, tak silap saya 3 tahun ke 4 tahun lepas, ada lebih kurang berapa orang Thailand dia datang sini. Dia duduk sekejap, tak silap saya dia fotografer. Dia orang kafir. Dia datang sini, dia tengok, dia rasa takjub, dia kagum. Last sekali dia masuk Islam depan orang. Nak kata berkatnya kota tarim ni. Jadi sebab tu kita kena banyak bersyukur. Dan saya juga merasa sedih sebab saya terpaksa tinggalkan kota tarim. Mungkin sebab saya ni dah lama sangat main-main kat sini, jadi kota tarim dah tak nak dah saya kat sini kan. Tapi saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan baliknya saya ke Malaysia nanti bukan balik selama-lamanya. Mudah-mudahan baliknya saya ke Malaysia nanti akan menjadikan saya akan datang ke sini balik. Faham? Okey.
Jadi itulah yang pertama kena kena jagalah adab-adab yang dekat Kota Tarim. Semalam Abang Noh Bakri sendiri dah bagi tahu adab-adab dekat Kota Tarim. Antaranya yang perlu antum tahu dekat Kota Tarim ni, sini selepas maghrib, antara maghrib dan isyak adalah adalah waktu untuk kita buat amalan. Masa saya mula-mula datang sini, kalau lepas maghrib dengan isyak tu, takkan jumpa walaupun satu kedai buka. Kedai motor ke, kedai makan ke, kedai runcit ke. Yang ada yang dibuka hanyalah masjid-masjid. Masjid memang terbuka. Tapi kalau kedai-kedai tak jumpa. Beradabnya orang Tarim ni, lepas maghrib memang dia orang akan suruh anak-anak pergi ke masjid buat apa? Baca Quran, belajar. Bukan anak-anak je, dengan bapa-bapa sendiri. Dengan bapa-bapa sekali akan pergi ke masjid. Dia orang akan iktikaf di masjid. Ada yang mengajar dan ada yang belajar. Jadi biasanya antara waktu yang pendek antara maghrib dengan isyak ni biasanya diisi dengan majlis ilmu ataupun dengan amalan-amalan lah. Jadi kita dah sampai dekat sini lepas maghrib, janganlah kita gunakan untuk bersembang. Habib-habib, masyayikh yang ada dekat sini sangat-sangat melarang orang-orang yang duduk dekat sini mereka melakukan perkara-perkara yang sia-sia selepas maghrib. Katanya selepas maghrib ni ada rahsia dia. Jadi hendaklah kita penuhkan dengan amalan-amalan, penuhkan dengan majlis ilmu dan sebagainya. Okey. Itu masalah Kota Tarim. Jadi saya nak cerita sikit tentang Tarim. Tarim ni asalnya adalah nama daripada nama orang. Nama Tarim tu sendiri asalnya nama orang. Okey. Jadi dia cerita ni gini. Tahu surah Sabak? Tahu surah Sabak? Apa cerita surah Sabak? Negeri Sabak. Negeri Sabak tu kenapa dengan negeri dia? Kena laknat. Okey. Azan kan? Okey, kita berhenti kejap Nama daripada Kota Tarim ni diambil daripada nama satu orang nama dia Tarim bin Hadramut. Okey. Siapakah Tarim bin Hadramut ni? Tarim bin Hadramut ni adalah anak cucu cicit daripada orang yang duduk dekat negeri Sabak tu lah. Dekat mana negeri Sabak? Negeri Sabak tu ada dekat sini lebih kurang berapa jam apa nama tempat tu? Ma'arib. Berapa jam sini, Kim? 4 jam ada. 4 jam, 5 jam kalau daripada sini naik kereta. Ada dekat Ma'arib. Tapi sekarang jangan pergilah Ma'arib. Sebab sekarang Ma'arib tu tempat orang berperang. Dia sebab situ dia jadi sepadan. Dia jadi sepadan kerajaan sini dengan kerajaan belah sana. Yaman ni makruf lah, dia sekarang dia ada 2 kerajaan. Dia banyak kerajaan dia. Tak tahu dia punya kerajaan di mana satu. Jadi yang dekat Ma'arib tu sekarang dia jadi tempat peperangan lah. Kalau rasa tawakal tinggi, tafadhal boleh pergi. Kalau rasa macam nak mati kat Yaman kan, bolehlah pergi sana. Sebab sana memang makruf berperang. Jadi Ma'arib ni dekat situlah negeri Sabak. Makruf lah cerita negeri Sabak ni. Asalnya negeri Sabak ni adalah satu negeri yang makmur. Dia punya negeri dia. Buah-buah yang tak ada kat tempat lain ada dekat tempat dia. Dikatakan buah-buah dia tu besar-besar. Dia punya sayur-sayuran dia semua subuh-subuh, dia punya tanaman dia tu semua subuh-subuh. Tapi masalah dia satu adalah apa masalah penduduk Ma'arib ni? Masalah penduduk Ma'arib ni adalah dia orang ni tak reti nak bersyukur. Sampaikan dia minta bagi aku tempat yang lain. Tak nak dah duduk Ma'arib ni, boring dah. Dia boring duduk situ. Jadi Ma'arif dekat Ma'arib ni dia ada macam empangan tau. Tahu empangan? Tempat apa? Tempat tadah air. Disebabkan dia orang tak syukur ni, Allah hantar apa? Satu ekor tikus.
Hantar satu ekor tikus, pergi dekat empangan tu, dia gigit empangan tu sikit. Lama-lama pecah. Lama-lama pecah empangan tu. Apa jadi? Banjir satu negeri Sabak, hancur negeri Sabak sampai sekarang. Tak adalah negeri Sabak tu. Nampak? Jadi antara anak cicit negeri Sabak ni ada yang lari ke sinilah. Antara anak cicit negeri Sabak ni satu orang bernama Tarim bin Hadramaut. Jadi tempat yang kita duduk ni Hadramaut. Daerah Hadramaut ni bapak dia lah. Dia ambil daripada nama bapak dia. Anak dia tu lah Tarim. Dinamakan tempat ni sebagai Tarim, dia ambil daripada nama si Tarim ni lah yang lari ke sini. Okey. Itulah asal perkataan Tarim. Adapun maksud Tarim tu sendiri dalam bahasa Arab dia ambil daripada perkataan Rim. Rim maksud dia mulia ataupun tinggi. Tarim diambil daripada perkataan bahasa Arab daripada Rim yang bermaksud mulia ataupun tinggi. Okey. Adapun Tarim ni sendiri, Tarim yang sekarang jadi Tarim ni ada beberapa nama lah. Ada beberapa nama, bukan hanya kota Tarim saja. Ada yang menamakan Tarim ni dengan Tarim Al-Ghanna. Dengan nama Tarim Al-Ghanna, hijau. Okey. Sebab apa? Sebab asalnya kota Tarim ni dulu hijau tau. Hijau subur dengan tanam-tanaman sebab terlalu banyak mata air. Terlalu banyak mata air dekat Tarim ni. Cumanya pernah satu ketika tu satu orang penguasa dekat kota Tarim ni, dia ni satu orang yang fasik lah. Dia banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kejahatan. Jadi apa yang terjadi? Orang Tarim datang pergi bunuh dia. Nampak? Orang Tarim datang pergi bunuh dia. Jadi dia ni, orang yang kena bunuh ni, dia asal penguasa kat kota Tarim ni. Dia kena bunuh. Dia ni ada adik. Adik dia marah lah abang dia kena bunuh. Jadi apa dia buat? Dia pergi suruh orang-orang tutup mata-mata air yang ada dekat kota Tarim ni. Jadi bila tertutup mata-mata air yang dekat kota Tarim ni, maka keringlah tanah-tanah dia. Jadilah macam yang tu nampak sekarang. Nampak apa? Nampak debu je. Ada pokok-pokok tapi sikit, tak macam dulu. Dulu dikatakan Tarim ni Tarim Al-Ghanna sebab apa? Sebab suburnya tanah-tanaman dia dan banyaknya dia punya mata air dia. Sampai sekarang mata air ada lagi Mata air sampai sekarang ada lagi, tapi tak banyak. Antara yang masih ada tu kat sana Wadi Zahab. Wadi Zahab. Tapi kalau nak pergi tu bercinta dengan lori. Sebab apa? Tak boleh naik kereta. Dia punya jalan tu batu. Daripada awal sampai habis batu. Nak pergi tu lebih kurang dalam jalan berbatu tu lebih kurang dalam sejam lah. Kalau nak pergi tu kena naik lori. Tak boleh naik kereta. Tapi tempat dia memang Masya Allah lah. Nak kata mata air dia tu dia punya bersih. Bukan kata kita terjun. Kita tengok daripada atas tu nampak dasar kat dalam. Biru air dia. Macam duduk dekat mana pakcik yang selalu pakcik pergi tu. Yang air dia cantik tu. Macam tu lah. Ada dekat belakang. Ni gunung ni. Betul-betul belakang gunung. Nampak? Masih ada. Mata air tu masih ada lah. Cuma tak banyak macam dulu. Habib Ali Masyhur, anda ingat lagi masa zaman beliau hidup, anda pernah ikut dia punya kelas dia. Dia pernah cakap, dulu aku masa kecil, aku ingat lagi dekat Demun tu masih ada air. Nak kata air dia tu dalam, kita terjun tu tak sampai dasar. Dan air dia tu jernih. Tapi Habib Ali Masyhur cakap apa? Tapi disebabkan dosa-dosa manusia yang terlalu banyak, sekarang air tu dah kering. Dah lah sebelum ni air dah memang dah kena apa? Dah kena tutup. Lepas tu buat dosa banyak lagi. Habislah kering air tu. Habib Ali Masyhur sendiri yang ceritakan tentang ni. Dia kata masa dia kecil dia selalulah mandi dekat Demun. Mana Demun? Demun dekat je. Demun lepas Suk Demun. Lepas Suk Demun. Biar kurang dalam 10 minit lah kalau dari sini. Dekat je. Tapi sekarang dah tak ada lah mata-mata air tu. Jadi itulah dinamakan Tarim Al-Ghanna. Ada yang dikatakan Tarim ni adalah Baladut Tib. Negeri apa? Negeri berubat. Sebab apa? Sebab makruf lah. Tarim ni adalah tempat orang-orang alim, tempat orang-orang yang menjaga hati. Jadi dekat sini lah tempat untuk kita ubat hati kita. Hati-hati yang kotor
Jadi kita datang sini, kita bersihkan hati. Jadi dinamakan baladut tib. Dan yang ketiga yang paling masyhur, dinamakan tarim ni dengan Baladus Siddiq. Negerinya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan negeri Abu Bakar As-Siddiq? Okey. Jadi selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq yang jadi khalifah. Okey. Abu Bakar As-Siddiq ni dia ada orang-orang yang dihantar ke serata pelusuk lah, dihantar untuk apa? Untuk ambil zakat. Okey. Jadi makruflah masa zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, orang-orang Arab ni lepas je Nabi wafat, dia orang terus murtad. Ramailah yang murtad. Tapi antara orang-orang yang terjaga adalah orang-orang Kota Tarim. Jadi antara orang yang dihantar, antara sahabat yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Sayyidina Ziyad bin Labid. Sayyidina Ziyad bin Labid, dia datang daripada Madinah, dia turun dekat atas gunung. Dia turun daripada gunung tu, dia turun, lepas tu dia tambat dia punya kuda dia. Dia tambat dia punya kuda dekat area-area suk sana. Dia tambat dia punya kuda. Dia dah turun daripada gunung, dia tambat dia punya kuda dia tu dekat satu tempat. Okey. Dan tempat tu sekarang dinamakan Khaileh. Apa tu Khaileh? Daripada khail. Apa tu khail? Khail tu kuda lah. Ada Khaileh sekarang. Dekat suk juga. Jadi Sayyidina Ziyad bin Labid, Sayyidina Ziyad bin Labid ni, dia ni antara sahabat yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengambil zakat lah daripada orang-orang yang dekat Tarim ni. Dan Masya Allah, orang Tarim masa Ziyad bin Labid datang, dia orang ni tak ada menunjukkan apa-apa permusuhan, tak ada menunjukkan apa-apa peperangan. Terus menyerahkan diri, terus mengeluarkan zakat. Sampai Ziyad bin Labid takjub, dia ambil, dikolek semua zakat, dia balik dekat Madinah. Dia balik ke Madinah, lepas tu dia bagi laporan lah. Dia kata, Masya Allah, aku datang kat satu tempat Tarim, yang mana orang-orang dia, bila aku minta, dia terus bagi. Tak ada nak murtad-murtad, tak ada nak perang-perang, tak ada nak musuh-musuh, dia terus bagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia punya takjub, dia punya kagum, dia punya suka, dia punya gembira. Apa dia buat? Dia doakan untuk Kota Tarim dengan 3 doa. Dia doakan Kota Tarim dengan 3 doa. Yang pertama, didoakan supaya tempat ini dijadikan tempat yang makmur. Jadi tempat yang makmur dia punya tanam-tanaman. Sebab tu kalau dekat Tarim ni, kalau ditanam pokok memang insya-Allah senang hidup. Yang kedua, didoakan dekat Kota Tarim ni supaya dibanyak airnya. Airnya tu jadikan melimpah ruah. Jadi dekat sini, kalau antum tengok, kalau antum perasan lah, dekat tepi-tepi jalan, banyak macam bentuk-bentuk macam kubah tempat minum air. Orang wakaf buat minum air. Yang paling dekat ni kat sini lah ni. Dekat depan rumah Habib Umar, ada satu tempat minum air. Sebab apa? Air dia free. Korek sikit dalam tanah, terus terpancar air. Dekat area-area apa? Area-area San'ak sana, ada kawan saya bagi tahu, dia daripada sana. Dia kata sana kalau nak korek perigi, beratus-ratus meter baru keluar air. Sini tak? Puluh-puluh meter dah keluar air dah. Nampak? Puluh-puluh meter dah keluar air. Jadi berkat doa daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq doakan supaya dibanyakan aulia-aulia, dibanyakan wali-wali dekat sini. Dan semua tiga-tiga doa yang Abu Bakar As-Siddiq doakan ni semua makbul. Memang Tarim dia jadi negeri yang makmur. Kemudian yang kedua memang banyak air. Sampaikan nak kata banyak air. Kalau antum nak tahu banyak tak banyak air dekat Tarim ni, hari Jumaat tengah hari. Hari Jumaat tengah hari, pergi mana? Pergi suk. Tengok kat jalan penuh air. Tak payah air apa? Air tahi lah. Sebab apa? Hari Jumaat semua orang mandi. Jadi nak kata mandi banyak sangat guna air, sampai penampungan tahi yang dekat bawah tanah tu, dekat bawah jalan-jalan ni, tak boleh nak tampung banyaknya air yang dia orang guna. Sampai kalau hari Jumaat tengah hari. Ini memang istiqamah lah, memang masya-Allah istiqamah dia orang. Hari Jumaat tengah hari datang kat suk, penuh air tahi. Nak kata banyak sangat air dekat sini. Nanti kalau dah duduk sini tengoklah hari Jumaat tengah hari, jalanlah dekat tengah-tengah suk tu. Tak boleh nak jalan kaki. Sebab apa? Penuh air tahi. Okey.
Dan yang ketiga memang makruf lah, banyak orang soleh, banyak orang wali-wali Allah yang ada dekat sini. Masa kurun ke-8, masa abad ke-8. Masa abad ke-8, Syekh Ali dia pernah bagi tahu, aku tahu masa zaman tu Masjid Jamek dah ziarah dah. Masjid Jamek, Masjid Jamek tak ziarah lagi. Masjid Jamek ni dia punya dalam dia ni, saf pertama tu memang panjang kan. Panjang dia punya saf dia. Syekh Ali ni dia bagi tahu masa tu kurun ke-8 lah. Tahun ke-800. Tahun ke-800 Hijriah. Dia kata kalau hari Jumaat saf pertama tu semua wali. Masa zaman tu. Dekat Masjid Jamek, saf pertama tu semua wali. Saf pertama dia tu bukan besar ni. Berkali-kali ganda besar. Nak kata berapa ramai dia punya wali dia. Imam Habib Abdul Rahman As-Segaf. Habib Abdul Rahman As-Segaf, dia kata masa zaman ni lah, dia kata aku tahu dekat Zambal tu ada 10,000 kubur aulia. Itu masa zaman dia. Zaman sekarang tak tahulah berapa ribu. Masa zaman dia ada 10,000. Yang aku tahu ada 10,000 kubur aulia tu yang dekat Zambal saja. Belum yang dekat Furaid. Belum yang dekat Akdar. Tahu kubur ada 3 kat sini, tahu kan? Zambal yang sebelah kanan, Furaid yang sebelah kiri, Akdar yang depan. Dekat Zambal tu saja ada 10,000 masa zaman dia. Zaman sekarang tak tahulah. Okey. Jadi kalaulah orang tanya, betul ke ramainya wali sampai 10,000? Yelah. Memang ramailah wali, memang ramailah wali dekat sini. Memang ramai wali dekat sini. Habib Abdul Rahman tu kata apa? Ada 10, yang aku tahu ada 10,000 orang wali dekat Zambal. 80 orang kutub. 80 orang kutub yang disemadikan dekat Zambal. Apa tu kutub? Okey. Wali ni makruf lah. Wali ni dia ada martabat dia. Dia ada martabat dia. Martabat paling tinggi kita panggil apa? Kutub lah. Martabat yang paling tinggi dia panggil kutub. Okey. Dalam satu zaman takkan ada lebih daripada 4 orang kutub. Ini ana dengar sendiri daripada Habib Muhammad Ali Idrus. Makruf Habib Muhammad Ali Idrus tahu? Tak tahu. Tak bagi tahu lah. Habib Muhammad Ali Idrus. Nanti Ustaz Mustaqim akan bagi tahulah. Habib Muhammad Ali Idrus sekarang ada dekat Darul Mustafa. Habib Muhammad Ali Idrus ni memang masya-Allah lah, antara orang yang masya-Allah lah, antara habib yang masya-Allah. Okey. Habib Muhammad Ali Idrus kata dalam satu zaman takkan diutuskan lebih daripada 4 orang kutub. Maknanya martabat yang paling tinggi dalam kewalian adalah kutub. Takkan lebih daripada 4 orang kutub. Habib Abdul Rahman As-Segaf tu dia kata, sezaman dia, aku tahu dekat kubur dekat Zambal ni telah dikuburkan lebih daripada 80 orang kutub. 80 orang kutub. Padahal dalam satu zaman ada berapa? 4 orang kutub je. Dia tahu dekat situ ada 80 orang kutub yang disemadikan dekat Zambal. Nak kata wali ni terlalu ramai dekat tarikh ni. Berkata Imam Syafi'i, kalaulah bukan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya tidak dinamakan wali, maka tak adalah orang yang layak untuk dikatakan wali. Kalaulah bukan orang alim yang beramal dengan ilmunya tak layak dikatakan wali, maka tak adalah orang yang layak dikatakan, tak adalah orang yang layak dinamakan wali. Nak kata wali yang kat sini mereka adalah orang yang faqih dan orang yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka lah. Jadi antum bila datang dekat tarim ni, cukuplah cerita tarim panjang sangat. Nanti muntah pula, nanti habis semua. Muntah pula kerana cerita banyak sangat. Duduk sini, ambil istifadah daripada orang sini. Cukup cerita tentang tarim. Jadi yang perlu antum tekankan bila duduk sini, yang pertama buatlah connection antara kita dengan habaib dekat sini. Kalau antum datang dekat sini cuma datang nak cari ilmu, sini bukan tempat dia. Sini bukan tempat dia kalau datang cuma nak mencari ilmu. Sebab apa? Ilmu dekat Malaysia pun ada, bang. Dekat Malaysia pun ada. Dekat Indonesia bersepah. Pesantren-pesantren kat Indonesia kalau nak belajar ilmu bersepah. Dekat India, Pakistan, Bangladesh bersepah. Mesir.
banyak ilmu yang boleh didapatkan. Kalau antum datang dekat sini, kalau semata-mata nak cari ilmu, hari Khamis sepatutnya masuk kan? Tak, hari Khamis baliklah. Kalau datang semata-mata nak cari ilmu, hari Khamis tak payah masuk madrasah, balik. Minta balik Ustaz, duit dengan Ustaz Ali. Ustaz, saya nak balik sebab apa? Sebab maksud saya dah salah. Tujuan saya dah salah. Tujuan kita sini, datang sini bukan semata-mata nak cari ilmu. Ada benda lain yang perlu ente cari. Yang pertama, antara dia connection dengan habaib tu ente kena ada. Sebab apa? Dekat sini memang negeri ilmu. Tapi dalam keadaan negeri dia negeri ilmu, orang yang memegang ilmu dekat negeri ini adalah habaib. Orang-orang ni adalah orang yang mendapatkan ilmu daripada sanad-sanad sampai Rasulullah. Dia ambil daripada bapak dia orang daripada ambil, bukan ambil daripada guru je. Kalau macam kita, bapak kita, tanya bapak kita tak reti, tak tahu apa. Maksudnya bukan tak tahu apa, tapi tak tahulah tentang ilmu-ilmu syariat ni. Tapi kalau dekat sini, masya-Allah, bapak dia tu sendiri dah macam ustaz-ustaz, dah macam kiai-kiai. Jadi sanad ilmu dia orang tu daripada bapak sampai kepada Rasulullah. Habib Umar sendiri, anak tengok dia punya sanad dia tu daripada bapak sampai kepada Rasulullah. Dia punya sanad ilmu dia. Jadi kita datang sini dalam kita mencari ilmu, kita nak juga apa? Menghubungkan kita dengan habib-habib kat sinilah. Okey, dia orang punya pandangan dia orang tu akan ada sir, ada rahsia. Orang yang dekat sini yang anda tengok yang masya-Allah yang selalu berdamping dengan habib-habib ni lah Ustaz Mustaqim kita. Masya-Allah, bukan kata dia selalu berdamping dengan habib je, habib pun tahu dia. Habib pun tahu dia. Kalau habib tanya Husin kenal tak? Tak kenal. Tapi kalau Mustaqim Balatif, semua orang kenal. Nampak? Ustaz Arif kita masya-Allah. Ustaz Arif kita masya-Allah, dalam dia menuntut ilmu, dia mengajar pula. Nampak? Dekat tadi dia yang mengajar. Dalam dia mengambil manfaat, dia memberi manfaat pada orang lain. Jadi jangan remehkanlah dua ustaz yang dekat sini. Jadi gitulah. Antum datang kat sini dalam antum mencari ilmu, yang utama kena ada irtibat lah dengan, ada connection, ada kaitan, orang kata apa, ada sangkut paut dengan habib-habib dekat sini. Sebab orang-orang macam tu susah untuk kita dapat ataupun susah untuk kita jumpa kat tempat lain. Kenal Syekh Ali Jumaat? Syekh Ali Jumaat kenal? Pernah dengar? Dekat Mesir, Universiti Azhar, dia punya syekh paling tinggi dia sekarang siapa? Syekh Ali Jumaat. Dikatakan Syekh Ali Jumaat ni, satu hari dia mimpi Rasulullah datang. Rasulullah kata, esok akan datang dekat engkau punya tempat satu orang wali. Esok akan datang dekat engkau punya pengajian satu orang wali. Jadi besoknya tu bila dia bangun, bila dia nak mengajar tu, dia tertanya siapa yang Rasulullah maksudkan tu. Siapa yang Rasulullah maksudkan tu. Tiba-tiba siapa yang sampai? Habib Umar sampai. Tiba-tiba siapa yang sampai? Habib Umar sampai ke dia punya pengajian dia. Kata dekat sini wali jangan main-main. Tak tipu punya wali. Kita duduk depan sultan, kita jaga lisan, jaga kata-kata. Korang hajar depan sultan, korang hajar depan sultan, kena bunuh. Tapi kalau duduk depan wali-wali, jaga hati. Duduk depan wali-wali, jaga hati. Usahakan supaya hati kita ni ada connection, ada sambungan dengan habib-habib dekat sini lah. Usahakan supaya habib kenal kita. Kalau kita kenal habib, itu dah ramai dah. Semua orang kenal habib. Tapi usahakan supaya habib tu kenal kita. Kalau nanti antum masuk dekat madrasah di bawah siapa? Habib Alwi. Doktor Habib Alwi Idrus. Sahabul Imam. Sah tu. Kalau antum nanti belajar dekat madrasah Habib Alwi pun antara orang yang masya-Allah. Antara yang habib yang masya-Allah, bukan orang biasa-biasa. Dia ada karang kitab syarah kepada Mukhtasar apa? Mukhtasar Latif. Dia ada karang kitab Mukhtasar Latif. Dia karang kitab tu, itu dapat perintah daripada Nabi SAW sendiri. Dia mimpi Nabi sendiri suruh dia karang kitab syarah kepada Mukhtasar Latif. Itu Habib Alwi yang mana antum akan belajar di bawah bimbingan beliau. Jadi bukan orang-orang biasa yang antum belajar.
Orang yang Masya Allah, Masya Allah. Jadi usahakan supaya ada irtibat antum dengan wali-wali kat sini lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan untuk ikut ziarah masjid, pergi ke tempat makbat. Apa makbat? Tempat ibadat orang-orang dulu, tempat ibadat wali-wali dulu. Sebab apa? Sebab wali ni biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan dia punya rahsia-rahsia dekat 3 benda. Wali ni, satu orang wali, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahsia wali itu sendiri dekat mana? 3 benda. Yang pertama, dekat pakaian dia. Jadi kalau antum tengok dekat sini, kadang-kadang ramai orang terbaruk dengan kofiah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Orang akan terbaruk dengan baju jubah Habib sekian-sekian. Orang akan terbaruk dengan tasbih Habib sekian-sekian. Dah pergi dah masjid Imam Haddad pergi dah? Tak pergi. Nanti antum akan pergilah insya-Allah. Dekat sana antum boleh terbaruk dengan tasbih Imam Haddad. Besar-besar gini. Tasbih Imam Haddad. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahsia dia, rahsia wali tu dekat 3 benda lah. Yang pertama pakaian dia. Yang kedua, tempat ibadat dia ataupun tempat dia duduk. Tempat dia duduk. Jadi dekat tarikh ni terlalu banyaklah tempat-tempat wali. Terlalu banyak tempat-tempat wali. Apa lagi kubur si wali. Kubur si wali tu dah memang confirm lah ada rahsia. Tapi tempat ibadat tu sendiri dah memang ada rahsia. Macam kalau antum pergi dekat Masjid Ba'alawi dah pergi dah. Okey. Antum pergi Masjid Ba'alawi, depan sekali, belah kiri sekali. Masjid Ba'alawi, depan sekali, belah kiri sekali. Itu adalah tempat ibadat siapa? Faqih Muqaddam. Tempat ibadat Faqih Muqaddam. Dikatakan Faqih Muqaddam, dia mati dalam keadaan dia bersolat. Dia solat dekat tempat tu, hujung sekali, depan sekali, belah kiri sekali. Dia solat dekat situ selama 80 hari tanpa henti. Dia berdiri. Tak makan, tak minum, tak tidur. 80 hari lebih. Sampai kan anak dia datang, dia kejut. Ayah. Bangun. Tapi tak sedar. Sampai ke hari 83 kalau tak silap anak. Tiba-tiba dia bergerak. Lepas dia berdiri itu, dia bergerak, dia bagi salam. Dia kata apa? Orang-orang dekat dunia ni dah tak nak dah aku duduk dekat sini, dia kata. Jadi biarlah aku duduk dengan orang-orang yang dekat langit. Terus dia mati. Terus wafat. Siapa? Faqih Muqaddam. Jadi tempat dia kat mana? Masjid Ba'alawi tu depan sekali, belah kiri. Jadi ambillah tabaruk dekat tempat-tempat yang macam tu. Nanti dekat Masjid Al-Idrus ada tempat makbad dia. Masjid Al-Segaf ada tempat makbad dia. Dekat Masjid Al-Haddad ada tempat-tempat dia. Jadi ambil tabaruk dekat tempat-tempat tu. Sebab apa? Dekat situ ada rahsia-rahsia si wali tu. Dan yang ketiga dekat mana? Dekat ilmu si wali tu lah. Allah turunkan dekat mana? Pakaian, tempat dan ilmu. Jadi kalau macam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad, dia turunkan dia punya ilmu dia tu kat mana? Dia punya rahsia dia tu kat mana? Ada satu kitab dia panggil Dewan Haddad. Boleh carilah tebal macam ni. Dewan Haddad. Dikatakan Dewan Haddad ni kalau diletakkan kat dalam satu rumah, insya-Allah rumah tu takkan terbakar. Dewan Haddad. Orang sini kalau ada hajat, dia akan baca Dewan Haddad. Antara perkara yang mujarab, dia akan baca Dewan Haddad tu sendiri. Ataupun dia akan baca apa? Sahih Bukhari. Ataupun dia akan baca apa? Wirdul Latif. Wirdul Latif tahu? Wirdul Latif tahu yang dalam Khulasah. 3 benda lah biasa orang baca. Orang sini kalau dia perlukan hajat, dia akan baca, sama ada dia baca Dewan Haddad ataupun dia baca Sahih Bukhari, kitab hadis. Macam baca Quran, Sahih Bukhari dan Wirdul Latif. 3 benda lah. Jadi itulah 3 tempat yang biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan rahsia wali tu dekat 3 tempat ni. Jadi 3 benda ni ada dekat sini. Itulah antara keistimewaan Bumi Tarim. Jadi bila datang sini, duduk dekat duduk sekejap ke duduk lama ke, jangan lupa ambil peluang untuk dapatkan 3 benda ni lah. Dapatkan 3 benda ni. Usahakan banyak ziarah-ziarah ke Habib-habib,
Usahakan banyak ziarah-ziarah ke tempat-tempat makbat-makbat, kubur-kubur, masjid-masjid dan sesuatu yang berkaitan dengan wali-wali tadilah. Wallahu alam. Itu saja daripada saya. Sebenarnya nak cakap panjang lagi, tapi dah tak larat dah. Cukup dah. Pukul apa dah? Pukul 8 dah. Dekat sejam dah saya cakap kan. Tu nampak tu, nampak tu. Nampak. Dah ada yang tidur, cukup dah tu. Nanti semua tidur pula kan. Cukup dah. Allahu alam. Jadi satulah saya minta doa daripada antum semua. Masya-Allah, antum adalah orang-orang yang antara yang diizinkan oleh Fakih Muqaddam untuk datang sini. Jadi minta doa daripada antum semua supaya dimudahkan segala urusan saya. InsyaAllah saya akan balik ke Malaysia dalam lebih kurang lagi 2 bulan. InsyaAllah dalam bulan Muharram gitu. Jadi dimudahkan safar, dimudahkan urusan. InsyaAllah saya akan berumrah, dimudahkan umrah lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nanti dah duduk sini, jangan lupa saya nama saya. Doa letak nama Husin sekali. Dengar Arif masa doa tu Husin, ingat Husin. Letak nama Anas sekali okey. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah.